Bimbang tentang gout? Cubalah Urel, pengalkali air kencing yang berkesan. Urel, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Februari 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Parti Muda mendakwa PKR menamatkan rundingan kerjasama di PRN Johor apabila PKR membuat keputusan mengumumkan calon di 20 kerusi. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, kepimpinan parti akan membuat keputusan mengenai hala tuju di PRN pada hujung minggu ini. Dalam satu kenyataan, Syed Saddiq turut memberi gambaran kemungkinan berlaku pertembungan antara calon parti itu dan PKR di kerusi yang ditandingi dalam pilihan raya negeri Johor. Katanya Muda telah pun menyampaikan hasrat supaya tidak ada pertindihan kerusi dengan PKR kepada parti komponen PH, Amanah dan DAP. Bulan lalu Pakatan Harapan merangka formula pembahagian kerusi yang menyaksikan PKR dan Amanah diperuntukkan 20 kerusi setiap satu dan 16 kerusi untuk DAP. Kepimpinan PH juga memutuskan setiap parti komponen dibenarkan menjalinkan Pakatan Pilihan Raya dengan mudah. Bagaimanapun kenyataan Syed Saddiq yang mendakwa PKR telah mengumumkan kesemua 20 calon sekaligus menamatkan rundingan antara dua parti itu. Sebelum ini Muda menyatakan hasrat untuk meletakkan 10 calon. 4 hari lalu, Ketua PKR Johor Syed Ibrahim Syed Noor mengesahkan beberapa pusingan rundingan dengan Muda tidak berjaya. Untuk rekod semasa PRU ke-14, PKR memenangi 5 kerusi DUN di Johor. Baik, dalam pada itu, seorang pemimpin wanita PKR berpendapat parti itu perlu meletakkan calon di kerusi yang ditandingi oleh Muda pada PRN Johor. Naib Ketua Wanita PKR Faizah Arifin berkata demikian susulan Muda memberi bayangan tentang kemungkinan berlaku pertindihan kerusi dengan PKR. Dalam kenyataannya, Faizah berkata, Muda bukanlah gabungan Pakatan Harapan dan dia berpandangan tidak ada masalah untuk PKR bertembung dengan parti itu di gelanggang pilihan raya. Namun Faizah menyifatkan kenyataan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman seperti melepaskan dendam atas kegagalan rundingan kedua-dua parti. Ini katanya apabila Syed Saddiq mendakwa pertembungan kerusi akan berlaku dengan calon PKR sahaja tetapi tidak dengan warisan pejuang BN atau PN. Sementara itu, Naib Ketua Pemuda PKR Tiban Subramaniam dalam kenyataan berasingan berkata, Muda tidak sepatutnya bertanding pada PRN Johor sekiranya tidak mampu berdepan BN dan PN di kubu kuat mereka. Kata Tiban, 3 kerusi sudah ditawarkan oleh PKR kepada Muda, namun dakwaannya mereka enggan menerima tawaran itu, berikutan ia bukan kerusi mudah menang. Berita seterusnya, PRN Johor boleh dielakkan sekiranya UMNO belajar daripada rakan gabungannya dalam kerajaan pusat iaitu PAS, kata Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan John. Ini kerana katanya PAS sebelum ini pernah berdepan situasi mempunyai majoriti hanya 2 undi di Kelantan selepas memenangi PRU 2004. Tetapi daripada 2005 hingga 2008, kerajaan yang dipimpin oleh Parti Islam Malaysia PAS kekal mentadbir negeri Kelantan, tak ada masalah. Sampailah tiba masa untuk dibubarkan dengan betul. Tak pernah pun sebut kerajaan tak stabil lah, kerajaan tak boleh nak tadbir lah. Ini menunjukkan kerajaan UMNO di Johor ni tak pandai nak mentadbir sebenarnya, tak tahu nak uruskan negeri. Dahlah tak tahu, bodoh sombong pula tu, tak nak tanya dengan kawan-kawan yang duduk dalam gabungan sendiri. Bercakap di Sempang Renggam malam tadi, Wan Saiful turut menggesa rakyat Johor menghentikan kegilaan UMNO untuk menjatuhkan kerajaan dari satu negeri ke satu negeri menerusi pilihan raya negeri. Dalam pada itu katanya rakyat Johor wajar menolak Pakatan Harapan pada PRN kali ini yang disifatkannya tidak stabil serta didominasi oleh DAP. Sekarang DAP pun sama bongkak dengan UMNO. Mereka mengatakan bahawa 10 ke 14 kerusi adalah kerusi selamat bagi DAP di negeri Johor.
Ini kita kena tunjuk kepada mereka bahawa rakyat negeri Johor tidak dapat menerima sebuah parti yang ekstrim ke sebelah kiri seperti parti yang dinamakan DAP ini. Saya tidak pernah minta Muhyiddin untuk gugurkan kes ataupun tukar hakim. Itu kata bekas Perdana Menteri Najib Razak. Najib berkata demikian bagi mengulas kenyataan yang dibuat bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan campur tangan kes mahkamah. 2 hari lalu ketika berucap di Johor, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mendedahkan Najib ada meminta campur tangannya untuk menggugurkan Gopal Sri Ram sebagai pendakwa raya dalam kes mahkamah yang dihadapinya. Menurut Muhyiddin, permintaan itu dibuat ketika Najib datang melawat di pejabatnya untuk mengucapkan tahniah atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pekan itu bagaimanapun menegaskan usahanya untuk menggugurkan Sri Ram bukan satu rahsia kerana pihaknya telah memulakan langkah tersebut sejak 2019. Katanya beliau hanya sekali menemui Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri pada Disember 2020 bagi memohon orang ramai dibenarkan membuat pengeluaran KWSP. Dalam pada itu, Najib secara sinis mengatakan beliau bukan seorang yang suka membodik dengan menamakan beberapa pemimpin lain antaranya Mustafa Muhammad, Azmin Ali dan Mas Ermiati. Kesemua mereka sebelum ini dikatakan terlepas pertuduhan di mahkamah selepas menyertai Bersatu. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Penceramah bebas Ibit Liu menyifatkan 11 pertuduhan gangguan seksual yang dibuat terhadapnya sama sekali tidak berasas. Terdahulu, Ibit dihadapkan ke Mahkamah Magistrat di Tenom, Sabah dan dikenakan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual. Memang tujuan utamanya saya nampak untuk menjatuhkan kredibiliti saya dan untuk supaya saya nampak supaya dihina, supaya direndahkan, supaya saya menghentikan kerja-kerja yang membantu dan saya percaya yang dia bukan daripada satu kumpulan yang merancang dan bukan 1-2 hari lah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Abdul Jalil Hassan, dalam sidang medianya memaklumkan Abid atau nama sebenarnya Abid Irawan Ibrahim Liu akan didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiksaan. Ia berhubung menghantar gambar dan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-dua sekali. Mengulas lanjut, Abid berkata dia agak terkejut dengan pertuduhan yang dibuat ke atasnya kerana hanya dimaklumkan dalam tempoh terdekat berikutan sedang melakukan kerja amal di Sabah. Seorang pegawai SPRM mengaku bersalah terhadap pertuduhan penyelewengan barang bukti melibatkan wang tunai 25 juta ringgit yang dikaitkan dengan satu kes rasuah besar. Syahrul Nizam Baharudin mengaku bersalah ketika pertuduhan pilihan dibacakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi ini. Hakim Suzana Husin menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan 2 sebatan ke atas tertuduh. Pada 4 Januari lalu, tertuduh memohon dibicarakan atas pertuduhan lebih berat berkaitan penyelewengan bukti yang dikaitkan dengan kes membabitkan bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia, Hasanah Abdul Hamid. Berikutan, Syahrul mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang lebih ringan di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiksaan. Pihak pendakwaan menggugurkan pertuduhan Seksyen 409 terhadapnya. Hasanah pada 2018 didakwa atas tuduhan pecah amanah membabitkan wang 50.4 juta ringgit milik kerajaan. Berikutan itu, SPRM merampas wang tunai dan barangan lain daripada wanita itu bagi membantu siasatan. Pada April tahun lalu, Hasanah telah dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah. Susulan itu, Hasanah menuntut semula wang tunai yang dirampas SPRM sebelum mendapati wang sebanyak 25 juta ringgit telah lesap. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.